kita kembali lagi ke channel Cikgu Chef Tutorial. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini. Let's go to the tutorial. Dan jangan lupa tekan butang notification. Bye. Bertemu semula dalam channel Cikgu Chef Tutorial. Kali ini kita akan membincangkan satu tajuk dalam bab 2, yaitu 2.5.2, keanjalan permintaan silang. Terdapat 4 bahagian yang dibincangkan, yaitu yang pertama adalah konsep keanjalan permintaan silang, yang kedua adalah fungsi atau tujuan penghitungan keanjalan permintaan silang, yang ketiga adalah hubungan antara barangan antara dua jenis barangan, dan yang keempat adalah contoh pengiraan keanjalan permintaan silang. Isi itu adalah simbol bagi keanjalan permintaan silang. Sekarang kita akan lihat konsep keanjalan permintaan silang. Keanjalan permintaan silang merupakan ukuran darjat tindak balas peratus perubahan kuantiti diminta sesuatu barang, kesan perubahan harga barang lain bagi tumpuan kepada harga barang lain. Ini bermakna antara dua jenis barangan. Dan kalau kita lihat rumus ini sebenarnya diperoleh daripada konsep. Maka kalau kita lihat, keanjalan permintaan silang bersamaan dengan peratus perubahan kuantiti diminta barang X dibahagi peratus perubahan harga barang Y. Bermakna hubungan antara dua jenis barangan. Keanjalan permintaan silang bertujuan untuk mengenal pasti hubungan antara dua jenis barangan, yaitu sama ada barang pengganti, barang penggenap, atau barang tidak berkaitan. Sekarang kita lihat rumus keanjalan permintaan silang. Seperti yang telah kita bincangkan, rumus lengkap adalah keanjalan permintaan silang bersamaan dengan peratus perubahan kuantiti diminta barang X dibahagi peratus perubahan harga barang Y. Dan kalau kita lihat, kita boleh tulis dalam bentuk simbol seperti yang kita pernah bincang dalam keanjalan permintaan harga. Ini adalah rumus bagi keanjalan permintaan silang. Isi sama dengan Q1X tolak Q0X bahagi Q0X darab P0Y bahagi P1Y tolak P0Y. Seterusnya, ini kita boleh ringkaskan lagi menjadi seperti persamaan berikut. Lihat ini. Isi sama dengan Q1X tolak Q0X bahagi P1Y tolak P0Y. Jadi kalau kita lihat di sini, kuantiti merujuk kepada barang X, manakala harga merujuk kepada barang Y. Dan seterusnya, darab P0Y bahagi Q0X. Jadi ini adalah rumus bagi keanjalan permintaan silang. Dan kalau kita lihat, isi adalah keanjalan permintaan silang. Q0X itu adalah kuantiti diminta asal barang X, manakala Q1X itu adalah kuantiti diminta baharu barang X, P0Y itu adalah harga asal barang Y, dan P1Y itu adalah harga baharu barang Y. Sekarang kita akan melihat hubungan antara barang. Maksudnya hubungan antara dua jenis barang, yaitu barang X atau barang Y. Hubungan antara barang terbahagi kepada 3, yaitu barang pengganti, barang penggenap, dan barang tidak berkaitan. Jadi kita lihat di sini, bagi barang pengganti, nilai pekali keanjalan permintaan silang adalah positif. Kita lihat di sana, positif. Manakala bagi barang penggenap, nilai keanjalan permintaan silang adalah negatif. Negatif. Lihat di sana, negatif. Kemudian bagi barang tidak berkaitan, nilai keanjalan silang adalah sifar ataupun kosong. Jadi sekarang kita akan bincangkan bagi barang pengganti yang nilai pekali keanjalan permintaan silang adalah positif. Mengapa dikatakan positif? Sebab kalau kita lihat, harga barang Y naik, kuantiti diminta barang X naik. Jadi kalau kita lihat di sana, kedua-duanya naik. Lihat semula, apabila harga barang Y naik, kuantiti diminta barang X juga naik. Jadi hubungan secara langsung. Dan kalau kita lihat penerangan, yaitu apabila harga barang Y naik, maka kuantiti diminta barang Y turun. Sebab pengguna membeli barang X yang relatif lebih
murah. Sebab itu, kuantiti diminta barang X juga naik apabila harga barang Y naik. Oke, sekarang kita lihat bagi barang penggenap yang nilai pekali keanjalan permintaan silang adalah negatif, yaitu apabila harga barang Y naik, kuantiti diminta barang X turun. Oke, berhubungan secara songsang antara harga barang Y dan kuantiti diminta barang X, berhubungan secara songsang atau negatif. Yaitu, apabila harga barang Y naik, maka kuantiti diminta barang Y turun. Kesannya, kuantiti diminta barang penggenap, yaitu barang X juga turun. Sebab itu, dia berhubungan secara negatif. Sebab, apabila harga barang Y naik, maka kuantiti diminta barang X turun. Dan begitu juga sebaliknya. Oke, sekarang kita lihat yang ketiga, yaitu barang tidak berkaitan yang mempunyai nilai pekali keanjalan permintaan silang adalah sifar atau kosong. Apabila harga barang Y naik, kuantiti diminta barang X tidak berubah. Tidak berubah atau tetap. Yaitu, bila harga barang Y naik, maka kuantiti diminta barang Y turun. Tetapi kuantiti diminta barang X tidak berubah. Jadi apabila kita lihat antara barang X dan barang Y, apabila harga barang Y naik, maka kuantiti diminta barang X tidak berubah, yaitu tidak ada kesan, sebab kedua-dua barangan tersebut tidak berkaitan. Barang tidak berkaitan. Oke, sekarang kita lihat contoh pengiraan yang pertama. Kita ada 3 contoh pengiraan. Oke, sekarang kita lihat yang pertama. Oke, lihat di sebelah kiri di atas. Berikut adalah jadwal permintaan. Oke, kolom pertama adalah harga barang Y, manakala kolom kedua adalah kuantiti diminta barang X. Oke, pada harga barang Y, harganya adalah 2 dan 4, manakala kuantiti diminta barang X adalah 10 dan 6. Soalan dia, hitungkan keanjalan permintaan silang apabila harga meningkat dari RM2 kepada RM4. Dan B, nyatakan hubungan barang X dan barang Y. Oke, sekarang kita lihat semula rumus. Isi sama dengan Q1X tolak Q0X bahagi P1Y tolak P0Y darab P0Y bahagi Q0X. Oke, kita lihat penyelesaian. Oke, kita akan tulis semula. Oke, ini E, penyelesaiannya. Oke, tetapi perlu diingat, kita perlu menulis dengan lengkap. Kita perlu menulis dengan lengkap. Rumus yang lengkap yaitu ganjalan permintaan silang bersamaan dengan peratus perubahan kuantiti diminta barang X bahagi peratus perubahan harga barang Y. Itu perlu ditulis. Itu adalah rumus yang lengkap. Rumus yang di sini adalah rumus pengiraan. Oke, rumus pengiraan adalah isi sama dengan Q1X tolak Q0X bahagi P1Y tolak P0Y darab P0Y bahagi Q0X. Oke, supaya tidak berlaku kekeliruan ataupun kesilapan, maka pada jadwal tersebut kita akan tentukan dahulu mana harga asal, harga baru, dan mana kuantiti asal, kuantiti baru. Oke, pada kolom harga kita lihat di sana. P0Y ataupun harga asal Y adalah 2. Oke, manakala harga baru Y, P1Y adalah 4. Seterusnya, kuantiti asal barang X, Q0X adalah 10 dan Q1X adalah 6. Oke, sekarang kita akan lihat, kita akan kira isi sama dengan 6 tolak 10 bahagi 4 tolak 2. Darab dengan 2 per 10. 2 itu adalah harga asal, 10 itu adalah kuantiti asal. Oke, seterusnya kita dapat negatif 4 per 2 darab 1 per 5. Dan akhirnya kita dapat negatif 4 per 10 dan jawabannya adalah isi sama dengan negatif 0,4. Maka nilai keanjalan permintaan silang adalah negatif 0,4. Oke, cikgu highlight merah yang negatif, perkataan negatif, sebab perkara yang sangat penting di sini adalah nilai negatif atau positif. Bukannya pada berapa kecil atau berapa besar nilai angka. Jadi kita hanya melihat sama ada negatif atau positif atau sifar. Jadi di sini kita dapat dia adalah negatif, yaitu negatif 0,4. Oke, B. Hubungan barang X dan barang Y adalah barang penggenap. Sebab
nilai keanjalan permintaan silang adalah negatif. Jadi kalau kita rujuk semula yang kita bincang sebelum ini, bagi barang penggenap, nilai keanjalan permintaan silang adalah negatif. Dan dalam pengiraan kita dapat jawabannya adalah negatif 0,4. Maka itu adalah barang penggenap. Sekarang kita lihat contoh pengiraan kedua. Sama juga ada jadwal, yaitu harga barang Y dan kuantiti barang X. Jadi kalau kita lihat di sana harga barang Y adalah 2 dan 4, manakala kuantiti diminta barang X adalah 3 dan 6. Soalan dia sama juga, hitungkan keanjalan permintaan silang apabila harga meningkat dari 2 kepada 4, dan B, nyatakan hubungan barang X dan barang Y. Jadi kita terus kepada penyelesaian. Penyelesaiannya, rumus adalah isi sama dengan Q1X tolak Q0X bahagi P1Y tolak P0Y darab P0Y bahagi Q0X. Jadi sebelum itu kita akan kenal pasti dahulu harga asal dan harga baru, seterusnya kuantiti asal dan kuantiti baru. Pada kolom harga asal Y P0Y adalah 2 dan P1Y adalah 4. Manakala pada kolom kuantiti Q0X adalah 3 dan Q1X adalah 6. Jadi kita masukkan, lihat pengiraan, isi sama dengan 6 tolak 3 bahagi 4 tolak 2 darab 2 per 3. Seterusnya kita dapat 3 bahagi 2 darab 2 bahagi 3. Dan kita dapat 6 per 6. Dan jawabannya isi sama dengan 1. Maka nilai keanjalan permintaan silang adalah positif 1. Lihat, di depan 1 itu adalah positif. B, hubungan barang X dan barang Y adalah pengganti sebab nilai keanjalan permintaan silang adalah positif. Apabila nilai keanjalan permintaan silang adalah positif, maka itu adalah barang pengganti. Jadi kita rujuk semula pada perbincangan sebelumnya. Lihat ini. Menyatakan barang pengganti, maka bagi barang pengganti nilai isi adalah positif, yaitu berhubungan secara langsung. Seterusnya yang terakhir adalah, kita lihat ini ada satu jadwal, kemudian sama juga pada kolom harga 2 dan 4, manakala kolom kuantiti adalah 6 dan 6. Jadi soalan dia, hitungkan keanjalan permintaan silang apabila harga meningkat dari 2 kepada 4, dan B, nyatakan hubungan antara barang X dan barang Y. Penyelesaiannya, ini adalah rumus. Jadi ya, cikgu rasa semua sudah hafal rumus ini. Isi sama dengan Q1X tolak Q0X bahagi P1Y tolak P0Y darab P0Y bahagi Q0X. Jadi sama juga kita akan kenal pasti dahulu mana harga asal, mana harga baru, dan mana kuantiti asal, mana kuantiti baru. Nah lihat jadwal. Harga asal atau P0Y adalah 2 dan P1Y adalah 4. Manakala bagi kuantiti asal Q0X adalah 6 dan Q1X juga 6. Sekarang kita buat penghitungan. Isi sama dengan 6 tolak 6 bahagi 4 tolak 2 darab 2 per 6. Dan kita dapati 0 per 2 darab 1 per 3. Dan kita dapati 0 bahagi 6. Dan jawabannya adalah 0 atau sifar. Maka nilai keanjalan permintaan silang adalah sifar. Jadi B, hubungan barang X dan barang Y adalah barang tidak berkaitan sebab nilai keanjalan permintaan silang adalah sifar. Jadi kalau kita rujuk semula dalam perbincangan sebelum ini, lihat sini, cikgu paparkan di sini. Bahagian yang ketiga yaitu barang tidak berkaitan, nilai pekali keanjalan permintaan silang adalah sifar. Jadi kalau nilai keanjalan silang sifar itu adalah barang tidak berkaitan, maknanya tidak ada kesan. Perubahan harga barang Y tidak ada kesan terhadap barang X. Kita sudah membincangkan keanjalan permintaan silang. Jadi satu perkara yang perlu diberi penekanan di sini adalah keanjalan permintaan silang bertujuan untuk mengenal pasti hubungan antara dua jenis barangan, yaitu sama ada barang pengganti, barang penggenap, atau barang tidak berkaitan. Jadi sekian pertemuan pada kali ini, dan kita akan bertemu lagi pada tutorial yang akan datang untuk membincangkan keanjalan
permintaan pendapatan. Sekian pertemuan pada kali ini dan terima kasih.